Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita menyambung pengajian kita, dan kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung kitab kita Kifayatul Awam. As-sifatu tsaniyah al-wajibah lahu ta'ala. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, al-qidamu, qidam. Wa ma'nahu, dan makna qidam, adamul awaliyah, tidak ada permulaan, tidak ada awal, tidak ada permulaan. Fa ma'na kaunullahi ta'ala qadiman annahu la awwala liwujudihi. Makna adanya Allah Ta'ala itu qadim, sesungguhnya tidak ada awal bagi kewujudannya, tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Bi khilafi Zaidin, berbeza dengan Zaid. Masalan, contohnya, fa wujuduhu lahu awwalun, maka wujudnya Zaid baginya ada awal, bagi kewujudan Zaid itu ada awal. Wa huwa khalqun nutfatil lati khuliqa minha, dan dia ialah penciptaan air mani yang mana diciptakan Zaid daripadanya. Wakhtalafa, para ulama khilaf, halil qadimu wal azali bima'nan, adakah qadim dan azali itu semakna? Bima'nan wahidin, maksudnya semakna. Au mukhtalifani, ataupun berbeza. Faman qala bil awal, maka ulama yang mengatakan, yang berpendapat dengan yang pertama, iaitu maknanya samalah. Di manalah ulama yang mengatakan maknanya sama, arrafahuma biqaulihi ma la awwala lahu. Ulama yang menganggap qadim dan azali itu sama, maka mereka mengatakan, mentarifkan, mendefinisikan kedua-duanya dengan perkataan mereka, sesuatu yang tidak ada awal baginya. Au yufassiru ma bi syai'in al-qadim, ataupun menafsirkan sesuatu, apa-apa yang dengan sesuatu, iaitu yang qadim. Wal azali, dan juga azali, asy-syai'u allazi la awwala lahu, dan juga azali, iaitu sesuatu yang tidak ada awal baginya. Fayajmalu zatallahi wa jami'a sifatihi, maka ia terkandung zat Allah Ta'ala dan juga seluruh sifat-sifatnya. Wa man qala bitsani, dan ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, iaitu qadim dan azali itu berbeza. Arrafal qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu. Mereka mendefinisikan qadim itu ialah dengan sesuatu yang wujud, yang tidak ada awal baginya. Wa arrafal azali, dan mereka mendefinisikan azali pula bima la awwala lahu, dengan apa-apa yang tidak ada awal baginya.
a'ammu min ayakuna mawjudan aw ghaira mawjudin. Lebih umum daripada adanya sesuatu itu benda yang wujud atau yang tidak wujud. Fahuwa a'ammu minal qadim, maka azali itu lebih umum daripada qadim. Fayajtami'ani fi zatihi ta'ala wa sifatihi al-wujudiyah, maka berkumpul kedua-duanya pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang wujudi sahaja pada azali. Fayuqalu li zatihi ta'ala, maka dikatakan bagi zat Allah Ta'ala azaliyatun, azali. Wali qudratihi ta'ala azaliyatun, dan bagi sifat kudrah Allah Ta'ala juga azali. Fayanfaridul azali fil ahwal, maka tersendiri azali itu pada ahwal. Kakaunillahi ta'ala qadiran, seperti adanya Allah Ta'ala itu qadiran, yang maha berkuasa, alal qaul biha, atas pendapat yang berpendapat dengannya. Fa inna kaunallahi ta'ala qadiran, maka sesungguhnya adanya Allah Ta'ala itu qadiran, maha berkuasa, yuqalu lahu azaliyun, dikatakan padanya azali, ala hadzal qaul, atas pendapat ini. Wala yuqalu lahu qadimun, dan tidak dikatakan baginya qadim. Lima arafta annal qadima la budda fihi minal mawjud, seperti mana yang telah kamu ketahui, sesungguhnya qadim itu tidak dapat tidak padanya mestilah ada sifat wujud. Wa kauna qadiran, dan adanya qadiran lam yartaqi ila darajatil wujud, tidak sampai kepada martabat wujud, darajah wujud, li'annahu hal, kerana dia merupakan hanyalah hal. Okey. Ini sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala ialah sifat qidam. Sifat qidam ini ada beberapa makna lah. Ada beberapa makna, tetapi sama sahaja, iaitu sesuatu yang mana wujudnya itu tidak didahului oleh tiada. Sesuatu yang kewujudannya itu tidak didahului oleh tiada, maknanya sentiasa ada. Lawan dia, lawan bagi qidam ni hudus lah. Lawan bagi qidam hudus. Jadi qidam itu merupakan satu sifat kategori salbiah. Nanti pada akhir sifat salbiah nanti Syekh Fudali akan terangkanlah apa itu sifat salbiah. Di sini dia mulakan dulu sifat qidam. Dia mulakan dia terus masuk kepada sifat qidam. Dia tak cerita sifat yang seterusnya ialah sifat salbiah. Di kemudian nanti akhir sekali baru dia cerita tentang, setelah dia bahas wahdaniyah, baru dia beritahu kelima-lima yang lalu adalah sifat salbiah. Baru dia beritahu kat situ sifat salbiah. Jadi di sini sifat qidam adalah sifat yang pertama dalam kategori sifat salbiah. Jadi qidam itu, bila kita kata sifat salbiah, maka dia satu ibarat, satu lafaz yang menafikan sesuatu perkara. Jadi makna qidam itu apa? Makna qidam itu ialah kewujudan sesuatu itu yang tidak ada permulaan. Qidam itu ialah untuk menafikan kewujudan akan sesuatu perkara itu yang ada permulaan, dinafikan. Sebab kalaulah kewujudan sesuatu itu dia bermula dengan tiada, maka dia dipanggil hudus. Sifat itu dipanggil hudus. Itu makna qidam. Di sini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam, iaitu kewujudan Allah Taala itu tidak didahului oleh tiada. Jadi selain Allah Ta'ala itu, semuanya kewujudan mereka, kewujudan sesuatu selain Allah itu dimulakan dengan tiada, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Maka di situ dipanggil hudus. Jadi kena tahu di sini maknanya qidam itu sebuah sifat salbi, kemudian zat yang bersifat dengan sifat qidam itu dipanggil qadim. Kemudian begitu juga semalam hari itu saya dah sebut bahawa sesuatu yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Jadi di sini Allah Ta'ala zat yang qadim bersifat dengan sifat qidam. Qidam itu sifat, qadim itu zat tersebut.
Kemudian musannaf ada menerangkan tentang perbezaan di antara lafaz qidam dan lafaz azali atau lafaz qadim dan lafaz azali. Jadi adakah qadim dan azali itu sama atau tidak? Jadi di sini ada dua pendapat, dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, pendapat yang pertama mengatakan qidam dan azali, qadim dan azali itu sama. Jadi qadim dan azali itu kalau sama, maka apa sahaja yang tidak ada awalnya, maka dia boleh dikatakan qadim, boleh dikatakan azali. Apa sahaja yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali, tak kiralah sesuatu itu berupa zat ataupun sifat ataupun sesuatu itu berbentuk maujud ataupun ma'dum. Sama ada benda tu maujud atau ma'dum, zat atau sifat, semuanya boleh dipanggil dengan qadim, dia boleh dipanggil dengan azali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan adapun lafaz qadim itu berbeza dengan lafaz azali. Qadim itu berbeza dengan azali. Kalau qadim itu dia hanya dikhususkan bagi sesuatu yang wujud sahaja. Sesuatu yang bersifat dengan sifat wujud, iaitu maujud lah. Qadim itu hanya untuk sesuatu yang maujud, yang bersifat dengan sifat wujud. Itu qadim. Adapun azali, azali boleh guna dua-dua. Azali boleh digunakan untuk sesuatu yang maujud, begitu juga bagi sesuatu yang ma'dum. Tetapi qadim hanya untuk sesuatu yang maujud sahaja. Jadi azali itu lebih umum daripada qadim. Jadi setiap sesuatu yang qadim itu mestilah azali, tetapi bukan semua azali itu qadim. Jadi kalaulah sesuatu itu benda yang maujud, contoh dia bagi dari segi zat. Zat Allah Ta'ala maujud, maka zat Allah Ta'ala boleh dipanggil zat yang qadim, begitu juga zat yang azali. Kemudian sifat kudrah Allah Ta'ala, contohlah dia bagi. Contoh sifat kudrah Allah Ta'ala, sifat yang maujud. Semua sifat ma'ani itu sifat yang maujud. Maka sifat kudrah Allah Ta'ala boleh kita kata sifat yang qadim, begitu juga boleh kata sifat yang azali. Adapun sifat maknawiyah misalnya. Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini contohnya kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itu adalah sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni kan ada dua pendapat, nanti kita bahas. Satu, sebagai ulama mengatakan kaunuhu qadiran itu adalah hal ataupun ahwal. Dan sebagai ulama mengatakan dia bukan hal, bukan ahwal, dia amrun i'tibari saja. Tapi kedua-duanya itu tidak wujud. Cuma bezanya kan hal itu qaim bizat. Amrun i'tibari tidak qaim bizat. Jadi walaupun kedua-duanya itu kedua-duanya agak berbeza, tetapi sama-sama tidak wujud, tak sampai kepada martabat wujud, darajah wujud. Maka di sini sifat maknawiyah tidak boleh dikatakan qadim, hanya boleh dikatakan azali sahaja. Kerana dia tidak sampai kepada darajat wujud yang maujud fil kharij. Maksudnya wujud fil kharij. Jadi di sini sesuatu yang tidak sampai ke darajat maujud, maka dia hanya boleh dikatakan azali, tidak boleh dikatakan qadim bagi pendapat yang kedua. Itu perbezaan di antara qadim dan azali. Jadi pendapat mana yang lebih muktamad itu di sini terpulanglah kepada sesiapa yang ingin menggunakannya. Pasal apa? Di sini hanya lafaz. Hanya sebuah lafaz, maka maqasidul lafzi biniyatil lafiz kan. Maksud sebuah lafaz itu bergantung kepada niat orang yang melafazkannya. Kalaulah orang itu dia menganggap
qadim dan azali sama, maka samalah. Maknanya kalau orang tu dia menganggap bahawa qadim tu lebih khusus, azali itu lebih umum, maka kita kena hamalkanlah pendapat itu kepada orang yang menyebutnya. Cuma sebahagian ulama mengatakan yang lebih masyhur, yang lebih tahqiq itu ialah pendapat yang kedua, iaitu qadim itu khusus untuk perkara yang mawjud saja, kerana yang qadim tak mungkin adam. Qadim tak mungkin adam. Jadi pendapat yang tahqiq itu qadim itu khusus untuk yang mawjud, sebab qadim tak mungkin adam, tak mungkin tiada. Dan azali itu lebih umum, boleh kepada yang mawjud dan boleh bagi yang makdum. Ini istilah lah. Ini istilah. Selalu dengar kan qadim azali sama ke beza? Jadi pendapat yang pertama kata sama. Maksudnya sama dipanggil perkataan lafaz yang muradif. Kalau berbeza tapi ada sudut yang sama, maka dia panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Setiap yang qadim mesti azali, tapi tak semua azali itu qadim. Wa dalilu ala qidamihi ta'ala, adapun dalil atas sifat qidam Allah Ta'ala, annahu iza lam yakun qadiman kana hadisan. Dalilnya ialah sesungguhnya jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak qadim, maka pastilah dia hadis. Li'annahu la wasitata bainal qadim wal hadis. Kerana sesungguhnya tidak ada perantara, tidak ada tengah-tengah di antara qadim dan hadis. Sesuatu itu sama ada dia qadim atau dia hadis. Dia tak ada tengah-tengah. Tak ada tengah-tengah. Jadi dia, Allah Ta'ala kalau tidak qadim, maka pasti dia hadis. Fakullu syai'in, maka setiap sesuatu intafa'anhul qidam, ternafi daripadanya qidam, sifat qidam, sabatalahul hudus, maka sabitlah baginya hudus. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan sifat qidam, maka sabitlah dia bersifat hudus. Wa iza kana ta'ala hadisan, dan sekiranya adanya Allah Ta'ala itu sesuatu yang baru, iaitu hadis, iftaqara ila muhdisin yuhdithuhu, maka Allah Ta'ala itu perlu kepada muhdis, sesuatu yang mengadakannya, muhdis yang mengadakannya. Waftaqara muhdisuhu ila muhdisin wa hakaza, dan yang mengadakan Allah Ta'ala itu juga perlu kepada muhdis yang lain, dan begitulah seterusnya. Fa in lam taqifil muhdithun lazimat tasalsul, kalau tidak terhenti muhdis-muhdis tersebut, maka lazimlah tasalsul, maka akan menyebabkan tasalsul. Wa huwa, apa itu tasalsul? Tasalsul itu ialah tatabu'ul asya' wahidan ba'da wahid. Tatabu' silih berganti. Tatabu' tu macam mana nak cakap? Tatabu' tu pergantian lah. Sesuatu itu wahidan ba'da wahid, satu setelah satu, ila ma la nihayatalah, sehinggalah tidak ada penghujungnya, ataupun dalam bahasa ni dia panggil apa? Infinity, iaitu rantaian yang tidak ada kesudahannya. Satu rantaian yang tidak ada kesudahannya. Sesuatu itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bergantung kepada sesuatu yang lain sampai tidak ada penghujungnya. Wa tasalsulu muhalun, adapun tasalsul itu mustahil. Wa in intahatil muhdisun bi an qila, dan sekiranya muhdis-muhdis itu intahat, maknanya berakhir, bi an qila, dengan mengatakan inna muhdisal ladzi ahdasahu Allahu lazimad daur,
dengan dia mengatakan bahawa muhdis yang mana dia menciptakan Allah Ta'ala itu, Allah lah yang menciptakannya. Maka di sini jadilah daur. Wahuwa tawakkufu syai'in ala syai'in akhar tawaqqafa alaih. Iaitu terhentinya sesuatu atas sesuatu yang lain, yang mana sesuatu yang lain itu pun terhenti ke atasnya. Saling memerlukan. Ayam telur, telur ayam. Ayam telur, telur ayam. Tapi di sini maksudnya di sini bukanlah macam, tapi kalau ayam telur, telur ayam tu telur yang lain. Tapi ini benda yang sama. So, benda yang sama. Maknanya A bergantung kepada B, B bergantung kepada A. A mewujudkan B, B mewujudkan A. Maka فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُحْدِثٌ كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى هَذَا الْمُحْدِثِ وَقَدْ فَرَضْنَا أَنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ هَذَا الْمُحْدِثِ فَيَكُونُ الْمُحْدِثُ مُتَوَقِّفًا عَلَى اللَّهِ وَالدَّوْرُ مُحَالٌ. Jadi maka sesungguhnya jika adanya bagi Allah Ta'ala itu sesuatu pencipta yang mana mutawaqqifan ala hadzal muhdis, dan terhenti ataupun berpijak di atas muhdis ini, waqad faradna, sungguh kita telah menetapkan, annallaha, sesungguhnya Allah, ahdasa hadzal muhdis, telah mengadakan muhdis tersebut, fayakunul muhdis mutawaqqifan ala Allah, dan jadilah muhdis itu pun bergantung kepada Allah. Maka itu namanya daur, dan daur itu mustahil. Maksudnya Allah Ta'ala itu diciptakan oleh satu muhdis A lah kata. Muhdis A. Kemudian muhdis A itulah yang menciptakan Allah. Tetapi siapakah yang menciptakan muhdis A? Muhdis itu diciptakan oleh Allah. Allah cipta muhdis A, muhdis A cipta Allah. Allah cipta muhdis A, muhdis A cipta Allah. Maka itu mustahil. Kenapa? Macam manakah mestilah ada salah satu yang lebih dahulu wujud. Sedang apa tu dia kata yang wujud itu pula bergantung kepada sesuatu yang belum wujud. Maka mustahil. Macam mana muhdis itu nak menciptakan Allah sedangkan dia sendiri diciptakan oleh Allah? Kalau dia belum diciptakan oleh Allah, maka dia tak wujud lagi. Kalau dia tak wujud lagi, macam mana dia nak menciptakan Allah? Jadi Allah pula menciptakan dia. Allah pun belum wujud kerana belum diciptakan oleh muhdis tadi. Muhdis tadi pun belum wujud kerana belum diciptakan oleh Allah. Maka mustahil. Itu namanya daur. Di sini daur ni ada dua jenis. Di dalam ni dia tak sebut lah. Tapi daur ada dua jenis. Satu dipanggil daur mubashir, satu daur ghairu mubashir. Daur mubashir ini maksudnya A mewujudkan B, B mewujudkan A. Itu dia ada mubasyarah di antara A dan B, ada hubungan direct antara A dengan B. Ada yang ghairu mubashir, iaitu contohnya daur yang agak besar sikit dia punya rantaian dia, iaitu A menciptakan B, B menciptakan C, C menciptakan A. Tiga ataupun empat. A ciptakan B, B ciptakan C, C ciptakan D, D ciptakan A balik. Dia ada empat pusing-pusing kat situ. Itu dia panggil daur ghairu mubashir. Dua-dua mustahil. Ai la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, iaitu akal tidak dapat menggambarkan akan kewujudannya proses daur tadi. Wallazi adda ila daur wa tasalsuli muhalaini fardu hudusihi ta'ala azza wa jalla. Wallazi adda ila daur wa tasalsul, dan sesuatu yang membawa kepada daur dan tasalsul muhalaini. Yang muhal fardu hudusihi ta'ala, yang menetapkan kebaruan Allah Ta'ala, fayakunu hudusu ta'ala muhal, maka jadilah barunya Allah Ta'ala itu muhal, mustahil. Lianna kulla syai'in yuaddi ilal muhal muhal, kerana sesuatu yang membawa kepada mustahil itu mustahil. Jadi kalau Allah Ta'ala itu baru, sama ada melalui proses kalau Allah Ta'ala itu baru dengan diwujudkan dengan sendiri, wujud dengan sendiri, itu kita dah bahas dah kan sebelum ni. Sesuatu itu mustahil wujudnya dengan sendirinya, mesti ada yang mewujudkan. Jadi
siapakah yang mewujudkan Allah Ta'ala. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu diwujudkan oleh sesuatu muhdis yang lain, dan muhdis yang lain itu diwujudkan oleh muhdis yang lain lagi, muhdis yang lain itu disebut oleh muhdis lain lagi, akhirnya dia jadi tasalsul. Bukan tasalsul, tasalsul. Tasalsul tu maknanya sesuatu rantaian yang tidak ada penghujungnya, maka itu mustahil. Akhirnya kita tak tahu siapa yang paling awal, dan tak mungkin kerana pasti ada sesuatu yang yang pertama mesti ada. Jadi tidak wujud sesuatu yang pertama itu mustahil. Kemudian kalaulah satu lagi kemungkinan, iaitu Allah diciptakan oleh muhdis A, dan muhdis A pun bergantung dia diciptakan oleh Allah juga, maka itu dipanggil daur mubasyir. Itu pun mustahil. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu hudus, dan daur sama ada melalui proses daur atau tasalsul, maka benda itu mustahil. Maka apabila mustahil Allah Ta'ala itu hudus, maka sabitlah Allah Ta'ala itu qadim. Jadi di sini kan ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan, sama ada Allah Ta'ala itu kewujudannya wujud dengan sendiri tanpa ada yang mewujudkannya, mustahil. Sebab kita dah bahas sebelum ni, rujahan bi ghairi murajjah itu mustahil. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala itu diciptakan oleh sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain itu pun mestilah ada yang menciptakannya. Siapa dia menciptakannya? Sesuatu yang lain lagi. Sesuatu yang lain lagi itu siapa nak ciptakannya? Sesuatu yang lain lagi. Akhirnya sampai tasalsul. Itu pun mustahil. Begitu juga daur saling bergantung satu sama lain antara Allah dan muhdis yang mewujudkannya pun mustahil. Maka tinggallah satu, iaitu Allah Ta'ala itu tidak wujud dengan sendirinya dan juga tidak diciptakan oleh sesuatu yang lain. Maka satu sahaja yang tinggal, iaitu Allah itu qadim. Allah Ta'ala itu wujudnya tidak ada permulaan. Maka sabitlah bahawa Allah Ta'ala itu mestilah wujudnya bersifat qidam, iaitu Allah Ta'ala itu qadim. Fasabata qidamuhu wa huwal matlub. Maka sabitlah sifat qidam bagi Allah, maka itulah yang dituntut. Fahasilud dalil an taqula, maka hasil daripada dalil kamu katakan law kana Allahu ghaira qadimin, kalaulah adanya Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang qadim, bi an kana hadisan, dengan adanya Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu yang baru, yang hadis, laftaqara ila muhdisin, maka pastilah Allah Ta'ala itu berhajat kepada sesuatu muhdis yang mengadakannya. Fayalzamu ad-dauru awit tasalsulu, maka lazimlah, wajiblah di situ sama ada sesuatu yang dipanggil daur ataupun tasalsul. Wahuma muhalani, sedangkan daur dan tasalsul itu kedua-duanya mustahil. Fayakunu hudusuhu muhalan, maka adanya barunya sifat hudus Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahil Allah bersifat dengan sifat baru. Fasabata qidamuhu, maka sabitlah sifat qidam Allah Ta'ala. Fahuwa matlub, itulah yang dituntut. Wahazad dalilul ijmali liqidamahi ta'ala, maka ini adalah dalil ijmali bagi qidamnya Allah Ta'ala. Wabihi yakhrujul mukallafu min ribqatit taqlid, maka dengan mengetahui dalil ini keluarlah mukallaf itu daripada bebanan taklid, tanggungan taklid, allazi yakhludu sahibuhu finnar, yang akan menyebabkan orangnya akan kekal dalam neraka, ala ra'yi Ibn Arabi wa Sanusi kama taqaddama, atas pendapat Imam Ibn Arabi dan Imam Sanusi seperti yang telah lalu. Pendapat yang mutamak mengatakan dosa. Jadi mudah saja, Allah Ta'ala itu dia mesti bersifat qidam, iaitu kewujudan Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Al-awwal bila bidayah dalam istilah yang lain lah. Di sini kan menafikan awal, bukannya menafikan awal dalam nama-nama Allah al-awwal. Jadi dalam surah Al-Hadid tu kan Allah Ta'ala sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah zat yang maha awal. Maksud awal di situ al-awwal bila bidayah. Allah yang awal yang tidak ada permulaan. Okey. Jadi ada beberapa permasalahan lah. Ada beberapa permasalahan.
lafaz qadim ini. Lafaz qadim ini menurut Ibn Taymiyah maka tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada dalil katanya. Tidak ada dalil yang nama dalam Asmaul Husna Allah tu qadim, tak ada. Sedangkan qadim itu lebih disandarkan kepada makhluk. Contohnya dalam surah Yasin kan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi bulan itu wal qamar, bulan itu qaddarna, kami kadarkan dia, kami telah tetapkan dia manazil, dia punya kedudukan dia, hatta 'ada kal urjunil qadim, sehinggalah dia kembali kepada yang asalnya, iaitu seperti pelepah kurma yang lama. Urjun yang qadim itu bermaksud pelepah kurma yang tua. Kalau tak pernah tengok pokok kurma, pokok kelapa pun sama je. Pokok kelapa kan, kalau kita tengok dia punya dia panggil pucuk mayang yang awal tu tengah-tengah tu kan tegak je. Lepas tu dah lama dia akan ke tepi lah. Sebab apa? Pucuk baru lagi yang tengah-tengah tu akan muncul. Makin ke tepi, maka bila dah semakin ke tepi, dia dah menjadi semakin tua, pelepah tu dah semakin tua, dia akan bengkok kan. Dia akan bengkok macam ni, macam bulan sabit. Akhirnya dia berubah menjadi warna kuning, berubah menjadi warna coklat, bengkok, lepas tu dia gugur. Jadi pelepah kurma yang tua itu, maka Allah Ta'ala sifatkan dengan urjunil qadim. Qadim di situ bermaksud pelepah yang tua, pelepah yang lama. Jadi lafaz qadim di sini Allah Ta'ala sifatkan kepada pelepah kurma. Jadi kata Ibn Taymiyah, maka tak sesuai lafaz qadim itu diberikan kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita Asy'ariyah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan qadim di sini ada beberapa makna. Ada qadim yang bermaksud qadim zati, ada yang bermaksud qadim zamani. Maka qadim zati itu ialah qadim sesuatu yang tidak ada permulaan, itu yang kita maksudkan. Adapun qadim zamani, menurut kita qadim zamani itu qadim yang mana dinisbahkan kepada suatu zaman yang agak panjang. Maka contohnya bapak kita lebih qadim daripada kita. So, bapak kita lebih lama hidup daripada kita kan. Datuk kita lebih qadim daripada kita. Itu qadim zamani menurut sebahagian ulama lah. Kalau menurut falsafah qadim zamani lain lagi pula. Qadim zamani itu lain pula. Qadim zamani tidak ada permulaan tapi bergantung kepada muasir. Itu qadim dari sudut falsafah lain lagi nanti. Kalau falsafah ada qadim zati, qadim yang tidak perlu kepada muasir. Kalau qadim zamani, qadim yang dia tidak ada permulaan tetapi bergantung kepada muasir. Itu makna qadim di sisi ahli falsafah lain lagi. Kalau kita qadim zati itu qadim yang tidak ada permulaannya, dan qadim yang zamani bermaksud qadim yang dia ni ada permulaan tetapi dia lebih lama daripada sesuatu. Dan ada ulama kata boleh dikatakan qadim nisbi lah. Ada yang panggil qadim nisbi pula, iaitu qadim zamani nak membezakan dengan qadim zamani falsafah, maka dikatakan qadim nisbi. Dinisbahkan kepada kita, dinisbahkan kepada bapak kita lebih bapak kita lebih qadim daripada kita, lebih dahulu, lebih awal. Itu qadim nisbi. Ada yang gunakan qadim nisbi pun ada, macam-macam lah. Itu istilah sahaja. Adapun yang maksud di sini qadim ialah qadim zati, qadim yang tidak didahului oleh permulaan, tidak didahului oleh tiada. Allah maknanya sentiasa ada. Kalau ulama pondok dia kata sedia ataupun sedia ada. Jadi walaupun lafaz itu tidak digunakan oleh Allah Ta'ala, tetapi dari sudut maknanya itu dia memang sesuai bagi Allah Ta'ala. Dan di sini pun sifat yang dikatakan sifat qidam itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu bukanlah sifat yang wujudi, bahkan sifat yang adami, sifat yang tiada. Sifat salbiyah ni hanya satu ibarat sahaja untuk menafikan sesuatu perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Bukanlah sifat salbiyah itu
sifat yang ada pada zat, tidak sama sekali. Bahkan bukan amrun i'tibari pun. Bukan amrun i'tibari. Dia nafsul amri dia pun tak wujud. Jangankan tidak wujud pada zat, fi nafsul amri pun tidak wujud, tetapi dia dinisbahkan sahaja kepada Allah Ta'ala untuk menafikan permulaan bagi Allah Ta'ala. Kewujudan Allah Ta'ala itu ada permulaan dinafikan, maka dipanggil qidam ataupun Allah zat yang qadim. Itu pembahasan tambahan lah tentang makna qadim. Tetapi ada ulama mengatakan, ada dalam sebuah hadis dalam Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud mengatakan bahawa Nabi ketika masuk masjid, Nabi akan baca A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Barang siapa yang masuk masjid baca doa tersebut, maka tidak akan diganggu oleh syaitan selama sehari. Jadi lafaz itu mengatakan bahawa A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim. Sultanihil qadim, bagi kekuasaan atau kerajaan Allah yang qadim. Jadi di situ qadim, di situ disandarkan oleh Nabi kepada Allah, maka sabitlah lafaz qadim disandarkan kepada Allah. Tapi dia jawab, yang Nabi kata tu sultanihil qadim, bukan Allah tu qadim. Jadi kalau sultan Allah itu qadim, dah tentulah Allah pun lebih qadim lagi. Tak mungkin sultan Allah Ta'ala itu qadim, Allah tak qadim. Kalau sultan Allah itu qadim, maksudnya kekuasaan ataupun kerajaan Allah Ta'ala itu qadim, dah tentu Allah Ta'ala sendiri lebih qadim lagi. Itu kalau nak tengok kepada nas lah yang mensabitkan lafaz tersebut kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Pilih bibi. Faham itu sifat qadim. InsyaAllah kita sambung lagi satu sifat, iaitu sifat baqa'. As-sifatu tsalitsah al-wajibah lahu ta'ala al-baqa'. Adapun sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah baqa'. Cia. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah sifat baqa'. Wa ma'nahu, adapun makna baqa' ialah adamul akhiriyah. Adamu akhiriyah lil wujud, tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Fa makna kaunullahi ta'ala baqiyan, adapun makna adanya Allah Ta'ala itu baqi, annahu la akhira li wujudihi, iaitu tidak ada pengakhiran bagi wujudnya Allah Ta'ala. Itu makna baqa'. Jadi baqa' ni dia dengan qidam dia ada hubungan lah. Cuma qidam itu tidak ada permulaan dari segi kewujudan, baqa' ni tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Kalau qidam dilihat bagi sebelum, kalau baqa' dilihat ke depan, selepas. Dalilu ala baqa'ihi ta'ala, adapun dalil bagi baqa'nya Allah Ta'ala itu ialah annahu law jaza an yalhaqahul adam, iaitu sesungguhnya sekiranya harus bagi Allah Ta'ala itu untuk kena padanya adam, ketiadaan, lakana hadisan, maka pastilah dia hadis. Maksudnya kalau Allah tak baqa', maksudnya satu masa nanti Allah Ta'ala akan adam, akan tiada lah, sebab dia tak baqa', tak kekal. Maka jika Allah Ta'ala tidak kekal, maka akan datanglah kepada Allah Ta'ala itu adam. Maka bila datangnya adam kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala dianggap sebagai baru ataupun hadis juga. Fayaftaqiru ila muhdisin, maka bila Allah Ta'ala itu sesuatu yang baru, maka Allah Ta'ala perlu kepada muhdis, seperti mana yang dibahas tadi. Dalil bagi sifat qidam sama macam dalil bagi sifat baqa'. Apa ni, ada soalan, nanti saya jawab insya-Allah. Adakah qadim itu awal daripada akhir, tiada kesudahan, bersatu dengan alam azali. Bersatu dengan alam azali. Nanti saya jawab insya-Allah.
Jadi di sini apabila Allah Ta'ala itu tidak baqa, maka dia juga akan dianggap sebagai hadis. Sama macam tadi, kalau dia tidak qidam, dia hadis. Kalau dia tidak baqa juga, dia adalah hadis. Kerana sesuatu yang qidam mesti baqa. Sesuatu yang qidam mesti baqa. Sesuatu yang baqa mesti qidam, yang qidam mesti baqa. Tidak boleh didatangi oleh tiada, atau diawali dengan tiada, atau diakhiri dengan tiada. Itu tak boleh. Mesti dia tidak diawali oleh tiada dan tidak diakhiri oleh tiada. Jadi kalau tidak baqa juga akan menyebabkan Allah itu hadis. Bila Allah itu hadis, maka dia perlu kepada muhdis. Maka jika Allah perlu kepada muhdis, samalah macam dalil sifat qidam tadi, iaitu wa yalzamu ad-daur awit tasalsul. Maka lazimlah daur dan tasalsul. Waqad taqaddama ta'rifu kulli wahidin minhuma, sungguh telah pun berlalu penjelasan definisi ta'rif bagi setiap satu daripada daur dan tasalsul fi dalilil qidam, pada dalil sifat qidam. Wa tawdihuhu, penjelasannya ialah anna syai'a allazi yajuzu alaihi al-adam, sesungguhnya sesuatu itu yang mana harus ke atasnya adam, yantafi anhul qidam, maka ternafilah terhadapnya qidam. Bila sesuatu itu boleh adam, maka dia tidak lagi dipanggil qidam. Lianna kullaman lahiqahul adam, kerana sesuatu itu yang boleh sampai kepadanya qidam, yang boleh datang kepadanya qidam, yakunu wujuduhu jaizan, maka jadilah wujud Allah Ta'ala, wujud sesuatu itu jaiz. Wa kullu jaizil wujud yakunu hadisan, dan setiap sesuatu yang jaizil wujud, maka dia adalah sesuatu yang baru, dia adalah hadis. Wa kullu hadisin yaftaqiru ilal muhdis, bagi setiap sesuatu yang hadis itu perlu kepada muhdis. Wa huwa ta'ala sabatalahul qidam bidalilil mutaqaddam, iaitu Allah Ta'ala, maka sabitlah baginya qidam bidalil al-mutaqaddim, bagi dalil yang telah lalu, iaitu dalil bagi sifat qidam. Maknanya dalil bagi sifat qidam itu juga dalil bagi sifat baqa. Wa kullu ma sabata lahul qidam istahala alaihi al-adam, bagi setiap sesuatu yang sabit baginya qidam, mustahil ke atasnya adam, tiada. Fa dalilul baqa, maka dalil baqa lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala, huwa dalilul qidam, dia juga dalil sifat qidam. Wa hasiluhu an taqula, adapun hasilnya kamu katakan law lam yajib alahul baqa, kalaulah tidak wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat baqa, bi an kana yajuzu alaihi al-adam, iaitu harus ke atas Allah Ta'ala itu adam ataupun tiada, lan tafa'anahul qidam, maka ternafilah sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Wal qidamu la yasihu intifa'uhu anhu ta'ala lidalilil mutaqaddim, dan sifat qidam itu tidak benar, tidak sahih ternafinya ia daripadanya Allah Ta'ala dengan dalil yang telah lalu. Wa hadza huwa dalilul ijmali, maka ini adalah dalil ijmali li baqa, bagi sifat baqa, allazi yajibu ala kulli syakhsin an ya'lamahu, yang mana wajib bagi setiap orang itu mengetahuinya. Wa hakaza kullu aqidatin yajibu an ya'lamaha wa ya'lama dalilaha al-ijmali, begitulah seterusnya setiap akidah itu wajib untuk mengetahui dalilnya dan mengetahui dalilnya, wajib mengetahuinya dan wajib mengetahui dalilnya secara ijmali. Fa iza arafa ba'dal aqaidah bidalilihi, jika seseorang itu mengetahui sebahagian akidah dengan dalilnya, walam ya'rifil baqi bidalilihi, dan tidak mengetahui baki yang lain dengan dalilnya, lam yakfi fi imani, maka tidak cukup baginya iman, ala ra'i man lam yaktafi bitaklid, atas pendapat ulama yang mengatakan tidak cukup dengan taklid. Itu sematanlah, selesai matan tentang sifat baqa, qidam dan baqa. Jadi kesimpulannya ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bersifat dengan sifat wujud yang tidak ada permulaan, yang mana istilahnya dipanggil wajibul wujud. Dipanggil wajibul wujud. Maka wajibul wujud itu pastilah dia bersifat dengan qidam dan baqa. Adapun sesuatu yang tidak qidam dan juga tidak baqa, maka dia tidak dipanggil wajibul wujud, dia dipanggil jaizul wujud ataupun mumkinul wujud.
Jadi di sini ada dua jenis wujud, satu wujud yang dihukumi wajib, satu lagi wujud yang dihukumi dengan jaiz ataupun mungkin. Jadi Allah itu wajibul wujud, dan selain Allah itu mumkinul wujud atau jaizul wujud. Jadi sebenarnya bila kita kata Allah tu wajibul wujud itu shortcut saja. Itu shortcut. Sebenarnya Allah Taala itu ialah zat yang maujud, yang bersifat dengan sifat wujub yang wajib. Itu yang sebenarnya. Allah Taala itu ialah zat yang maujud, yang bersifat dengan sifat wajibul wujud. Dia shortcut dia jadilah Allah Ta'ala itu wujud. Itu shortcut dia. Sebenarnya kalau statement yang lebih tepat, lebih terperinci, Allah Ta'ala itu ialah zat yang maujud, yang bersifat dengan sifat wujud yang wajib ataupun bersifat dengan sifat wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Wajibul wujud adalah wujud yang qidam dan baqa. Setiap wajibul wujud itu mestilah qidam dan mestilah baqa. Adapun selain Allah Ta'ala, maka zat selain Allah Ta'ala dia bersifat dengan sifat jaizul wujud ataupun mumkinul wujud. Maujud juga. Zat yang selain Allah Ta'ala ni kita dah bahaskan, iaitu jisim jirim ataupun yang sesuatu yang mutahayyiz, yang mengambil ruang. Dia adalah maujud juga, tetapi maujud yang bersifat dengan sifat mumkinul wujud ataupun jaizul wujud, iaitu yang mana didahului oleh tiada ataupun tidak bersifat qidam, bersifat hudus. Maka mumkinul wujud itu dia adalah sesuatu yang bersifat hudus dan juga dia tidak baqa, tidak kekal. Adapun kekalnya manusia besok dalam syurga itu bukanlah baqa hakiki, itu hanyalah baqa nisbi atau baqa zamani sahaja. Sama macam qidam tadi, ada qidam zati, qidam hakiki, ada qidam zamani, qidam nisbi. Begitu juga baqa ada baqa yang hakiki, iaitu hanya Allah Taala, baqa yang hakiki atau baqa zati. Satu lagi baqa zamani ataupun baqa nisbi. Baqa yang dinisbahkan kepada sesuatu yang lain. Sesuatu maknanya kita lebih baqa daripada nenek moyang kita. Nenek moyang kita dah tak ada, kita masih kekal. Tapi kita pun akan mati juga. Tapi kita akan dibangkitkan. Akhirnya semua ahli syurga akan duduk dalam syurga selama-lamanya kan. Itu pun baqa yang bukan hakiki, bukan zati, tapi dibaqakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi beberapa pembahasan antara jaiz dan mungkin. Adakah sama makna jaiz dan mungkin? Ataupun jawaz dan imkan. Jawaz dan imkan itu adakah sama? Menurut mutakalimin, jawaz dan imkan itu maknanya sama. Tapi menurut falsafah ada berbeza sikit. Imkan menurut falsafah ada dua. Satu imkan yang am, satu imkan yang khas. Adapun imkan yang am itu termasuklah wajib dan jaiz. Dan kalau imkan yang khas itu hanya jaiz sahaja. Itu menurut falsafah. Jadi ada imkan yang wajib, contohnya seperti menurut falsafah lah, kalau ahli falsafah bahawa sesuatu yang dia ni imkan, bermaksud imkan itu maknanya dia bergantung kepada muassir. Dia bergantung kepada muassir, maka dia dikatakan imkan. Walaupun dia itu wajib wujud misalnya. Itu falsafah lah. Tapi menurut mutakalimin sama saja, yang imkan dengan jawaz sama, ataupun yang mungkin dan jaiz itu sama. Menurut falsafah beza, dia ada imkan am, imkan khas. Sebab apa? Bagi ahli falsafah ni dia ada lain sikit lagi. Dia ada benda itu dia wujudnya itu qadim, tetapi dia merupakan maklul bagi sebuah illah yang qadim. Itu panjanglah perbahasan falsafah di sini. Tak perlu tahulah kalau kecuali yang nak mengkaji falsafah tu boleh kaji. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala itu zat yang maujud, yang bersifat dengan wajibul wujud, iaitu yang qidam dan baqa. Jadi bila sebenarnya kata ulama, kalau kita kata Allah Ta'ala itu wajibul wujud, maka dah tentulah Allah Ta'ala itu qidam, dah tentu dia baqa. Kerana wajibul wujud itu tak mungkin tak qidam, tak mungkin tak baqa.
Jadi tak perlulah dibahaskan tentang kidam dan baqa', tetapi kata ulama bukan semua orang faham istilah-istilah. Jadi walaupun kita sudah mengatakan Allah itu wujudnya wajib, iaitu wajibul wujud, maka sudah tentulah dia kidam dan baqa', tetapi oleh kerana ramai yang tak faham istilah, maka dibahaskan juga sifat kidam dan baqa'. Jadi sifat Allah Ta'ala itu wajibul wujud, mewajibkan dia kidam dan baqa'. Kalau ternafi kidam atau ternafi baqa', maka tak mungkin dia itu dianggap sebagai wajibul wujud, dia akan dipanggil mumkinul wujud. Maka mustahil Allah Ta'ala itu mumkinul wujud, kerana mumkinul wujud perlu kepada muathir, kepada muhdis. Maka mustahil, iaitu akan berlaku daur dan tasalsul atau rujuhan bi ghairi murajjah. Itu antara dalil-dalil akli yang qat'i lah. Dalil-dalil akli yang qat'i iaitu rujuhan bi ghairi murajjah mustahil, tasalsul mustahil, daur mustahil. Nanti ada beberapa kaedah lagi yang kaedah akli yang qat'i lah, yang mustahil, seperti jam'u bainal naqidain, berkumpulnya dua perkara yang saling membatalkan, ataupun jam'u bainal diddain, berkumpulnya sesuatu yang saling berlawanan, ataupun qalbul haqa'iq, terbaliknya sebuah kenyataan, atau tahsilul hasil, terhasilnya sesuatu yang sudah terhasil. Itu nanti dalam pembahasan sifat ma'ani, insya-Allah. Kemudian ada yang tanya tu nanti, ada yang tanya tentang apa tadi? Azali, alam yang azali. Adakah qadim awal tadi mula dan akhir tadi bersatu dengan alam azali? Minta penjelasan. Okey. Apa itu alam ni, kena faham dulu apa itu alam. Apa itu alam? Alam ni adakah dia satu benda yang wujud ataupun tidak? Alam ini adakah sesuatu yang wujud ataupun tidak? Apakah yang dimaksudkan alam di sini? Ya, kena spesifik dulu makna alam di sini. Alam azali. Azali itu kan kita dah bahas tadi. Azali itu kan kalau yang semakna dengan qadim, maka dia adalah sifat salbiyah. Ataupun walaupun dia berbeza dengan qadim dari sudut dia lebih umum daripada qadim pun, dia juga merupakan satu lafaz salbiyah, menafikan adanya permulaan. Kemudian alam ini nak didefinisikan kepada alam yang apa? Kalaulah alam yang dimaksudkan di sini ma siwallah, kalaulah alam yang dimaksudkan dengan ma siwallah, maka alam itu kata ulama ma siwallah, iaitu apa yang selain Allah dipanggil alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi alam itu apa sahaja yang selain Allah dipanggil alam. Ada juga alam yang bermaksud manusia. Alam bermaksud manusia, iaitu dalam sebuah surah dalam Quran, saya tak ingat, Allah kata atatuna zurra anil alamin. Allah berkata kepada kaum Nabi Lut, atatuna zukra anil alamin, apakah kamu mendatangi lelaki daripada kalangan manusia? Jadi alamin di situ bermaksud manusia. Kaum Lut mendatangi manusia yang lelaki, maknanya homoseksual itulah. Itu alamin bermaksud manusia, alam. Dan ada juga alam bermaksud ruang. Satu lagi alam bermaksud ruang. Jadi kalau ruang itu menurut mutakalimin, ruang itu tidak qadim. Bahkan ruang itu tidak wujud. Menurut mutakalimin, ruang ataupun makan ataupun tempat itu tidak wujud. Dia adalah amrun i'tibari. Wujudnya alam, wujudnya zaman, wujudnya makan dan zaman, masa dan tempat ini wujud tabi' bagi wujudnya alam semesta ini. Maksudnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dan bumi, ketika itulah wujudnya alam dan wujudnya zaman, wujudnya makan, tempat. Jadi tidak ada istilahnya yang azali, zaman yang azali itu tidak ada istilahnya. Yang kadang-kadang digunakan itu bukan bermaksud azali yang tidak ada permulaan. Sebab apa? Nanti dalam bab mukhalafatul hawadis, lepas ni besok insya-Allah agak panjang pembahasan dia, mukhalafatul hawadis itu. Sebab apa? Kita berpegang kepada sebuah hadis yang mengatakan bahawa hadis yang sahih Bukhari, kanallahu lam yakun syai'un ma'ahu, kanallahu lam yakun syai'un ma'ahu, ada qablahu pun ada.
Jadi adanya Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang bersama dengannya. Maka di sini ada perbahasan yang agak panjang tentang Ibn Taymiyah. Dia mengatakan bahawa adanya istilah yang dipanggil Qidamun Naw' Hadisul Afrad. Qidamun Naw' Hadisul Afrad itu agak payah pembahasan dia tu. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan bahawa wujudnya sesuatu yang baru yang tidak ada awalnya, iaitu tasalsulnya sesuatu hadis yang la nihayatalah. Maksudnya tasalsul secara nauk bagi sesuatu yang hadis. Jadi itu mustahil lah menurut jumhur mutakallimin. Tetapi Ibn Taymiyah, biasalah Ibn Taymiyah, dia pendapat yang pelik, kemudian menisbahkannya kepada salafus soleh. Salafus soleh, ahli hadis semua kata tasalsul secara nauk bagi sesuatu yang hadis itulah pendapat salafus soleh dan ahli hadis. Tak ada seorang pun cakap macam tu, tiba-tiba je dia claim macam tu, perlu kepada bukti lah. Tapi di sejarah akal pun kita mengatakan mustahilnya wujudnya nauk tanpa wujudnya afrad. Mana boleh ada nauk tanpa adanya afrad? Itu jawapan yang paling mudah lah. Jawapan yang paling mudah, tidak ada nauk apabila tidak ada afrad. Ini ilmu mantik. Susah berkata Ibn Taymiyah tak faham mantik, tak faham falsafah. Ibn Taymiyah lah dia banyak belajar falsafah dan mantik untuk nak rad Asy'ariyah, nak menganggap pendapat dia betul. Jadi kita kata tidak ada wujudnya alam yang azali, itu tidak ada. Mana ada alam yang azali? Allah Ta'ala itu dia qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih dan mukhalafatuhu lil hawadis. Maka tidak ada istilah yang hakiki ataupun wujud fil kharij itu mengatakan alam yang azali. Tidak ada alam yang azali. Walaupun itu mungkin penggunaannya secara majaz saja. Kalau secara hakikat tidak ada alam yang azali. Alam yang dimaksudkan yang mana? Apa saja alam yang selain Allah atau manusia atau masa atau zaman atau tempat atau ruang, semuanya baru. Tidak ada istilah azali bagi alam. Jadi wallahu ta'ala alam lah. Allah bersatu dengan alam azali. Itu wahdatul wujud ke apa, saya tak tahulah. Jadi tidak ada ittihad, tidak ada hulul, tidak ada wahdatul wujud yang salah lah. Adapun wahdatul wujud fahaman sufi itu makna dia lah lain. Itu pembahasan dalam tasawuf, tak nak campur adukkan dengan akidah. Tasawuf dia ada pemahaman dia sendiri, istilah dia sendiri. Qadimun Naw' dan Hadisul Afrad Ibn Taymiyah dengan Qadim Alam bagi falsafah. Beza dia, kalau falsafah itu hadis dia pun qadim. Dia punya afrad dia pun qadim. Kalau bagi falsafah, afrad dia pun qadim. So kita ada tiga di sini. Yang pertama nauk dan afrad. Nauk dan afrad dua-dua qadim, itu falsafah. Nauk qadim, afrad pun qadim, itu falsafah. Kalau Ibn Taymiyah, nauk qadim, afrad hadis, itu lagi tak masuk akal. Kemudian mutakallimin, kita ahli sunnah mengatakan nauk dan juga afrad dua-dua hadis. Itu beza antara qadim alam bagi falsafah dengan qadim nauk ataupun hadis afrad bagi Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan bahawa afrad dia itu baru, tetapi nauk dia itu qadim. Kita kata mana ada nauk kalau tidak ada qadim. Jadi apabila afrad dia hadis, dah tentu nauk dia pun hadis. Mana boleh nauk dia itu qadim. Ibn Taymiyah tu mengarutlah. Ada hujah-hujah dia dalam kitab-kitab, tapi dengan mudahnya dipatahkan lah. Sebab apa, ahli falsafah pun ada juga yang mengatakan macam tu, tapi kebanyakan falsafah mengatakan bahawa alam ini qadim secara afrad dan secara nauk, dua-dua qadim. Dan dia punya kewujudan dia secara illah ma'lul. Maknanya Allah Ta'ala itu adalah illah, ataupun wajibul wujud itu adalah illah bagi kewujudan alam yang qadim. Dia adalah, dalam falsafah ni dipanggil beberapa jauhar yang qadim, seperti hayula, surah, akal, nafs ataupun falak. Itu semuanya qadim menurut falsafah. Iaitu hayula, surah, kemudian akal, nufus dan juga falak. Itu menurut falsafah qadim, tapi qadimnya itu adalah dengan ijabuz zati, dia panggil ijabuz zati, proses illah dan ma'lul. Itu panjang pembahasan dia.
Maknanya wajibul wujud itu tak tahulah bagi dia wajibul wujud kalau ahli falsafah yang Islam lah seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushdi itu. Jadi itu ahli falsafah yang Islam. Kalau ahli falsafah yang bukan Islam yang tak percaya kepada Allah tapi percaya kepada wujudnya wajibul wujud. Cuma wajibul wujud itu tak tahulah Allah ke bukan. Menurut dia ada wajibul wujud tapi yang mengatakan Allah tu Allah lah, yang mengatakan wajibul wujud itu bukan Allah lah. Tapi adanya wajibul wujud. Jadi wajibul wujud itu merupakan illah bagi wujudnya jauhar, wujudnya nafs. Bermula akal dulu. Wujudnya akal, betul wujudnya. Maksud akal di sini bukan akal manusia. Akal tu nanti dia, akal itu dia sesuatu yang panjang nak cerita ni. Ahli falsafah ni dia membahagikan alam ini kepada ma tahta falakil qamar dan ma fawqa falakil qamar. Itu ahli falsafah. Ma fawqa falakil qamar itu nanti benda itu qadim secara afrad dia tetapi melalui proses illah ijabuz zati pada zat wajibul wujud. Maka dia akal itu, kemudian satu lagi dia panggil nafs. Itu maka yang orang sembah-sembah bintang itu dia bukan sembah bintang, dia sembah akal dan nafs yang ada pada. Maka di situ proses itulah akal dan nafs itu yang membentuk falakul ula, falakul sani. Akal pun ada 10, akal ula, akal sani sampai 10. Macam-macam lah pendapat dia, dan semua itu qadim disebabkan maklul bagi illah bagi wajibul zat, wajibul wujud. Itu falsafah lah, mengarut lah. Panjang nak bahas. Kemudian kalau bawah tahta falakul qamar tu dia ada hayula dan surah, iaitu jauhar yang qadim. Tetapi dia tidak wujud selagi tidak dia istilah dia tu memakai istilah falsafah dia. Maka apabila hayula dan surah bergabung, maka di situ wujudlah jirim. Wujudlah jirim. Jadi ada unsur-unsur yang 4, iaitu air, api, angin, tanah itu. Itulah hayula yang asalnya qadim, bentuk jauhar dan dia mujarrad. Dia qadim dan mujarrad, akhirnya bila dia bergabung dengan surah barulah terbentuk sebuah jisim. Macam-macam lah itu falsafah. Boleh bacalah kitab falsafah kalau nak tahu tentang falsafah. Panjang bahasan dia. Jadi Ibn Taymiyah memberi alasan sebenarnya bagi dia sesuatu yang boleh, contohnya lah sifat af'al Allah, dia asalnya pada sifat Allah Ta'ala. Nanti kita bahas dalam sifat kalam, mukhalafah lil hawadis itu. Nanti ada pembahasan tentang Ibn Taymiyah punya pendapat. Ibn Taymiyah mengatakan kenapa alam ini qadim secara hadis secara afrad, sebab dia kata af'al Allah itu qadim. Af'al Allah qadim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, kata Ibn Taymiyah, dia bagi dalil. Apakah sama orang yang menciptakan dengan orang yang tidak menciptakan? Jadi tidak boleh Allah Ta'ala itu sepi daripada menciptakan, tu tak boleh menurut Ibn Taymiyah. Allah Ta'ala sentiasa menciptakan. Macam Allah Ta'ala menciptakan sejak azali. Allah Ta'ala menciptakan sejak qadim, sejak azali. Jadi apabila Allah Ta'ala menciptakan, maka mestilah ada benda yang tercipta. Bila Allah Ta'ala tu menciptakan, mestilah ada benda yang tercipta. Jadi kalau af'al Allah itu qadim, dah tentu maf'ul dia pun qadim. Tetapi kalaulah dia mengatakan maf'ul itu qadim, maka dia sudah sama pendapat dia dengan falsafah. Maka dia kata maf'ul itu dari segi nau'nya dia qadim, tetapi afradnya baru. Maknanya dia tidak kekal. Maknanya dia tak sebelum ada sesuatu yang hadis tu ada lagi yang baru, kemudian ada lagi yang baru, sebelum tu ada lagi yang baru, sebelum tu ada lagi. Maka hawadis la nihayatalah. Jadilah satu konsep al-hawadis la nihayatalah, sesuatu yang baru yang tidak ada awalnya. Itu menurut Ibnu Taymiyah, dia berpegang kepada al-hawadis la nihayatalah kerana menurut dia itu lebih sempurna bagi Allah daripada Allah tak buat apa-apa lepas tu baru buat sesuatu. Kita jawab bahawa Allah Ta'ala kata Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu dan Allah itu fa'alul lima yurid. Maka Allah itu fa'il yang mukhtar, bukan fa'il yang wajib. Allah Ta'ala itu fa'il yang mukhtar. Bila Allah nak cipta, Allah cipta. Bila Allah tak nak cipta, Allah tak cipta. Itu dalil ahli sunnah mengatakan Allah itu fa'alul lima yurid.
Kitab apa Ustaz? Kitab yang mana? Yang kita ngaji ni ke atau kitab falsafah? Af'alatul qadim menurut Ibn Taymiyah. Sebab bagi dia af'al yang qadim tu lebih sempurna daripada af'al yang hadis. Kita kan ahli sunnah, sifat af'al Allah tu hadis. Sifat af'al Allah itu af'al Allah hadis. Sifat af'al dia qadim tetapi af'al dia hadis. Sebab apa? Allah Ta'ala tu fa'alul lima yurid, fa'ilul mukhtar. Kalau fa'il mukhtar maka dia af'al dia bukan qadim, af'al dia baru. Tapi di situ tak dijelaskanlah tentang pendapat Ibn Taymiyah tu. Pendapat Ibn Taymiyah tu nak kena baca dalam kitab-kitab dia sendiri ataupun kitab-kitab ulama yang merad pendapat dia lah. Paling banyak kitab Dr. ataupun Syekh Said Fudah. Kashiful Saghir tu boleh baca lah. Kashiful Saghir boleh, macam-macam lagi. Tanzihur Rahman Anil Hawadis, Qiyamul Hawadis. Itu banyaklah kitab-kitab kalau nak bahas Ibn Taymiyah punya pembahasan. Nak bezakan antara Ibn Taymiyah dengan ahli sunnah. Walaupun dia klaim kata inilah qaul salafus salih dan ahlu hadis. Kitab makulat pun boleh juga. Kitab makulat boleh juga bahas tentang falsafah. Kitab makulat ni banyak. Kalau nak tahu, kalau falsafah sahaja, itu bacalah kitab ahli falsafah. Kalau nak tahu gandengan dengan ahli sunnah, paling banyak Imam ni lah, kitab Mawaqif dengan syarah dia, Imam Aduddin Iji dalam kitab Mawaqif dengan syarah dia, Imam Sayyidul Syarif Jurjani Syarhul Mawaqif. Itu banyak dia datangkan menceritakan tentang qaul-qaul falsafah dengan rad sekali lah, dengan dalil sekali. Makulat itu memang falsafah punya lah kitab. Ada ulama Mesir pun, saya tak ingat, ada beberapa kitab makulat tu. Cuma belajar dalam Imam Fakhruddin Razi pun ada dalam kitab dia cerita pasal makulat. Boleh katakan semua Asy'ariyah akan cerita pasal makulat falsafah dan rad ke atas falsafah. Imam Fakhruddin Razi, Imam Taftazani, Imam Aduddin Iji, Imam Amidi, Imam Baidawi dan sebagainya lah. Itu dalam Sanusi pun ada juga sebut sikit tentang makulat ataupun qaul falsafah rad. Memanglah itulah sebenarnya Asy'ariyah. Asy'ariyah ni lebih kepada rad falsafah, Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lain. Karamiyah, Mujassimah, Musyabbiah. Cuma dari segi akidah itu kita tak campurkan dengan akidah. Pasal ulama-ulama lebih kalau nak bagi kepada orang awam tu, kita ajar akidah je, ajar sifat 20 dengan dalil ijmali, selesai. Ini saya tambah-tambah sikit je. Sebab ada di sini, ada ustaz pun ada, ramai ustazah pun ada di sini, jadi saya tambah je lah pembahasan sikit. Cuma kalau betul-betul nak mendalami, tak boleh FB Live, kena duduk lah kita buat muzakarah. Nanti habis PKP nanti, siapa yang nak mendalami datang rumah kita bahas, buka kitab kita baca, kita huraikan satu-satu. Itu kalau nak mendalami lah. Jadi nak mendalami Asy'ariyah ni makan masa puluhan tahun. Baru boleh faham betul-betul Asy'ariyah. Maksudnya ilmu kalam lah, mutakallimin. Tapi kalau sekadar akidah saja mudah. Akidah sangat mudah. Jadi akidah tak susah. Mustahil akidah itu susah. Akidah mudah saja, sifat 20 dalil ijmali. Mudah saja. Ini pembahasan tambahan ilmu kalam. Itu tambahan sajalah, tak wajib tahu pun. Tapi kalau memang nak rad sana sini, nak rad Mu'tazilah, nak rad falsafah, nak rad Ibn Taymiyah, nak rad Mujassimah, Musyabbiha, Karamiyah dan sebagainya, Syiah, semua kena kuat ilmu kalam, kena kuat. Kena tahu kita punya hujah mereka dulu, faham hujah falsafah, faham hujah Mu'tazilah. Yang paling susah falsafah dan Mu'tazilah paling susah. Kemudian Syiah, kemudian kalau Mujassimah, Musyabbiha ni kacangnya. Tak susah, cuma yang dianggap konon hebatnya Ibn Taymiyah, padahal Ibn Taymiyah pun sebenarnya akli dia tu pun tak sampai tahap falsafah lagi lah. Dia ada akli dia yang safsatah, dia panggil istilah dia. Ada beberapa hujah akli Ibn Taymiyah yang dianggap sebagai safsatah, yang istilah dia bodoh lah, tak kuat mana pun. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung besok. Pembahasan yang agak panjang ni, Mukhalafah lil Hawadis ini sebenarnya pembahasan yang paling panjang sekali. Tengoklah setakat mana yang saya boleh sampaikan. Saya bergantung juga kepada persoalan. Kalau orang tanya, saya akan buka. Kalau tak, saya bagi yang cukup-cukup ya.
Allahu alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan bagi taufik untuk faham dan sampaikan. Kita tangguh dengan kafarah medina. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.